Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak buat sedikit perkongsian mengenai adab dengan haiwan ataupun binatang. Okay, baik. Kita teruskanlah apa yang saya nak cakapkan hari ni. Okay, antara adab dengan haiwan ataupun binatang, yang pertama sekali memberi makan dan minum bila dia lapar ataupun dia dahaga. Itu adalah antara adab lah kalau kita dengan haiwan. Kalau kata dia lapar ataupun dia dahaga tu, bagilah dia makan ataupun bagi air dekat dia. Macam kucing-kucing yang kata duduk tepi jalan, yang terbuang. Selalunya kalau kata kita jumpa kucing, kita bagilah makan dekat mereka. Sebab kata apa, lebih kata baguslah kita bagi makan kat dia. Mana kita nak tahu, mungkin dia kucing tu memang tak ada makanan ke. Bila kata kita bagi makanan kat dia, sekurang-kurangnya dia dapat makan. Yang kedua, menyayangi dan mengasihinya. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak kes bakar kucing, bubuh dalam mesin basuh, apa tu okay, kerat kucing tu, potong tangan dia apa semua. Kan dapat tengoklah manusia ni dia lebih kejam daripada binatang. Cakap jujur lah, tapi memang kita nampak sekarang ni manusia ni lebih kejam daripada binatang. Sebab apa, binatang pun dia ada perasaan, dia pun ada belas kasihan kalau dengan anak dia. Dengan sesama binatang pun dia pun ada kata apa, sifat belas kasihan. Tapi kita yang manusia ni yang tak ada hati perut, orang yang jenis tak tahu apa perasaan dia ataupun dia nak rasa, tak tahu lah nak kata dia punya perasaan kenapa yang dia buat sampai dia bunuh kucing tu kan. So kita kena menyayangi dan kita kena kasihkan kucing tu atau binatang-binatang lah. Bukan satu orang je yang perlukan kasih sayang, binatang pun perlukan kasih sayang. Right? Okay, yang seterusnya, berlaku baik ketika menyembelihnya. Okay, contoh binatang yang kita nak sembelih lah, macam kambing ke, lembu ke, pergi itik ke, ayam ke. Bila kata kita nak sembelih tu, kita buat kata apa, dengan baik-baik lah. Jangan kita kasak dia, jangan kita kata apa, jangan zalim sangat. Ya, pisau tu pastikan betul-betul tajam. Sekali-sekali buat tumpul. Tak boleh lah macam tu. Kita pun tahu kan, kalau kata nak menyembelih ni, yang utama sekali kita kena pastikan pisau tu tajam. Supaya apa? Supaya tak menyakiti dia. Okey, yang seterusnya, tidak menyiksanya seperti memukul, mengikat dan sebagainya lah. Macam saya cakap tadi lah, kita kena sayang kucing ke apa ke, binatang yang kita pelihara lah. Jangan buat dia, jangan pukul dia. Walaupun dia binatang tapi dia ada perasaan. Jangan kita buat macam kucing ni tak ada perasaan. Jangan kita buat macam binatang-binatang ni tak ada perasaan. Dia pun ada perasaan mereka juga. So kita kena menghormati perasaan mereka juga. Mereka pun makhluk Allah juga. Okay. Yang seterusnya, harus membunuh binatang yang berbisa macam ular, macam kalajengking. Besar lagi? Binatang apa yang berbisa? Ipan. Yang berbisa lah. So, hukum dia harus untuk kita bunuh lah, sebab dia boleh mengancam kita punya nyawa. Okay. Yang seterusnya, menunaikan zakat binatang jika cukup nasabnya. Okay. Menunaikan zakat ni bagi siapa yang menternak kambing, lembu dan sebagainya, tapi dalam orang kata apa, kuantiti yang banyak. Yang banyak macam orang duk bela, orang duk buat jual tu. Okay.
kalau siapa yang pernah belajar zakat lah, kita ada zakat peternakan. So binatang pun kalau kita bela lebih daripada berapa ekor, 100 ekor ke berapa, tak ingat, zaman Zadi dulu, perlu ada zakat. Perlu banyak zakat untuk kalau siapa-siapa yang membela lah, siapa yang membela, siapa yang bela binatang yang yang pelihara kambing ke lembu ke dalam kandang yang besar dengan dalam kuantiti yang banyak, so dia kena bayar zakat. So dia ada cara bahagian-bahagian ada untuk zakat zakat peternakan ni. Dia ada bahagian-bahagian dia, kena bayar berapa, kena nak cukup haul tu bayar berapa. Itulah dia ada perkiraan-kiraan dia juga. Okey, yang seterusnya, tidak melalaikan diri dengan binatang peliharaan sehingga tidak mengingati Allah. Maksudnya kalau kita main dengan kucing ke apa ke sampai kita tak ingat nak sembahyang, nak beribadat, ralik duk main dengan binatang, sampai tak sembahyang tu payah agak. Pandai-pandailah main pun. Kadang kucing ni kata apa, bila selalu duk main sangat pun kadang dia rasa rimah, betul tak? Dia kadang rasa bebas. So kita main tu berbadan lah, jangan sampai kata apa, melalaikan. Okey. Yang seterusnya, dilarang untuk menzalimi binatang ataupun haiwan. Daripada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, diazab seorang wanita kerana kucing yang dipenjarakan disimpan dalam satu tempat sehingga mati. Lalu wanita itu dimasukkan ke dalam neraka kerana dia sengaja tidak memberi makan dan minum kepada kucing itu sewaktu disimpan. Tidak juga dilepaskan kucing itu untuk memakan apa-apa di atas muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, kalau kita dapat tengok dari segi dari maksud hadis ni, ada seorang wanita ni dimasukkan ke dalam neraka sebab apa? Sebab dia menzalimi kucing tu, dia menyeksa kucing tu, dia kurung kucing tu sampai dia tak bagi makan. Sekali pun dia tak bagi makan. Dia memang sengaja, bukan dia tak mau bagi makan, bukan dia tak sengaja bagi makan, tapi dia memang sengaja dia kurung dan dia sengaja tak mau bagi makan. Maksudnya bila sampai kucing tu matilah, masa hayat kucing tu dia tak ada makan langsung sebab dia dah kurung, lepas tu tak bagi makan sampai mati. So kita jangan buat main benda ni, kita jangan menyeksa binatang. Kalau kata tak mampu, lepaskan. Kalau kata tak mampu, lepaskan. Daripada kita seksa kucing tu, kita kurung dia tapi kita tak bagi dia makan. Kalau nak bela macam tu, tak payah bela lah. Biar ada bebas. Kurang-kurangnya dia boleh cari makan kat tempat lain. Kalau kita bela, kita tak bagi makan, tak dalam sangkak je, better kita lepaskan. Sebab sini daripada hadis ni, daripada Rasulullah sendiri, dia kata seorang wanita ni diazab, dimasukkan ke neraka sebab apa? Sebab hanya kerana dia tak bagi makan kucing sahaja, diseksa kucing tu sampai mati, dia dimasukkan neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mahu macam tu. Jadi kalau kata rasa mampu nak bela kucing, mampu beli makanan pun semua, belalah. Bela dengan cara elok lah, dengan cara baik. Kita belai dia, kita sediakan tempat dia, kita sediakan makan minum dia. So tu pentingnya bila kata kita nak pelihara sesuatu binatang, kita nak pelihara binatang lah. Maksudnya kata jangan kita nak bela sebab saja nak bela, janganlah yang kita ada niat macam tu. Okey, kita bela elok, kita kita bagi dia makan. Macam kita nak jaga anak orang, kalau kita nak jaga anak orang, kita kena sediakan tempat, kita kena sediakan makan minum dia, pakaian dia, macam-macam lagi lah. Macam tu juga dengan binatang. Binatang pun dia pun ada perasaan, dia pun nak
nak rasa kasih sayang daripada manusia. Right. Okay. Pertama sekali, Islam melarang kita sebagai umat Islam ni untuk tidak menzalimi binatang. Dan kita juga kena selain pada kita tak menzalimi sesama manusia, sesama makhluk, kita pun tak boleh menzalimi dekat binatang. Walaupun dia binatang, tapi dia juga makhluk Allah. Dia juga makhluk Allah yang hidup di atas muka bumi yang sama dengan kita. Cuma yang beza dia, binatang ni tak ada akal macam kita. Tapi kalau kata kita buat lebih kurang macam binatang yang tak ada akal, kita lebih teruk daripada binatang. Betul tak? Okay. So sini dapat tengok daripada hadis tu yang Rasulullah bercerita tu mengenai seorang wanita masuk neraka sebab dia zalim kucing. Sebab tu je. So yang kedua, orang yang melakukan penyiksaan, dia seksa sesama makhluk ataupun binatang ni, dia macam kalau macam dia pukul ke, dia mencederakan ke, dia tak bersihkan tempat tidur dia ke, dia macam-macam lah dia buat seksa dan sebagainya, dia kena kata apa? Kena bertaubat. Dia kena bertaubat lah supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang dia dah buat dekat dunia ni. So kalau rasa ada pernah buat kucing ke, pernah buat binatang ke, pernah buat orang ke apa, pertama kali minta maaf dulu. Kalau sama orang tu kan dia minta maaf dulu. Kalau dosa dengan manusia kalau dosa dengan manusia ni kena minta maaf. Kalau kata kita ada dosa dengan Allah, lepas tu kalau kata ada dosa dengan manusia, kita minta maaf dan kita bertaubat. Macam tu jugalah. Kalau kucing kita, kalau kita pernah menyeksa kucing tu, kita taubatlah banyak-banyak. Dan kita tinggal terus perbuatan-perbuatan yang kita pernah buat sebelum ni. Okay. Dan juga Islam menganjurkan kita agar kita ada sifat ihsan terhadap haiwan. Okay. Dalam hadis sahih yang lain menceritakan berkenaan seorang wanita pengamal maksiat daripada kalangan kaum Bani Israel yang diampunkan dosanya oleh Allah SWT kerana memberi minum kepada anjing yang dalam kehausan. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang berhati mulia. So, kita jangan tengok pada apa yang dia buat. Mungkin ada sesuatu perkara yang seseorang tu buat, ya Allah ampunkan dosa-dosa dia. Kita tak tahu kan. Mungkin sebelum ni dia ahli maksiat, tapi bila dia taubat dia menjadi ahli ibadat. Sebab tu kita jangan mudah untuk nak menilai seseorang tu. Macam kita tengok sekarang, ramai orang cakap, orang menghukum dia sampai kata dia tu neraka lah tempat dia. Kita ni makhluk sahaja. Kita tak layak untuk nak menentukan syurga ataupun neraka untuk setiap orang tu. Sebab syurga dan neraka ni milik Allah. Jadi Allah yang layak, Allah yang lebih layak untuk nak menentukan dia masuk syurga ataupun dia masuk neraka. Okay? So kita jangan menghukum sampai kita kata masuk neraka lah tempat. Kita jangan situ. Kita manusia, kita tak layak untuk nak menentukan syurga neraka. Alright? Okay. Tak pula. Okay. Yang seterusnya, hukum memakan binatang yang berkuku, bertaring, banyaknya bertaring dan berparuh. Okay. Ini saya ambil daripada Mufti punya laman web. Okay, dia kata, memakan makanan yang halal lagi baik adalah satu tuntutan di dalam agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik.
Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tadi surah Al-Maidah ayat 88. Okay. Kalau kita tengok daripada dia ada bahagi-bahagi dia ada prinsip-prinsip dia. Dia ada 3 prinsip. Prinsip pertama, semua binatang yang dianggap elok oleh orang Arab semasa hidup senang dan pada zaman Rasulullah SAW adalah halal. Okay, contoh kepada haiwan yang dinyatakan seperti di atas ialah pertama, semua jenis ikan yang hidup di dalam laut walaupun apa pun namanya, ini kerana binatang tersebut dianggap elok oleh orang Arab. Maksudnya ada pernah orang tanya boleh tak makan bangkai. Orang cakap boleh ke makan ikan sebab ikan kan bila dah kita ambil dia akan jadi macam bangkai kan. Jadi Rasulullah pernah kata boleh, ikan tu boleh makan. Okey, yang seterusnya binatang ternakan iaitu unta, lembu, biri-biri, kambing, kuda ataupun seladang. Tu anggapan orang Arab lah makanan yang elok untuk makan. Okey, yang kedua pula semua binatang buas yang mempunyai taring yang kuat untuk menangkap mangsa adalah haram. Binatang seperti anjing, babi, serigala, beruang, kucing, ibnu awi iaitu sejenis binatang yang besar sedikit daripada musang dan lebih kecil daripada anjing dan kukunya panjang. Itu dah dia punya ciri-ciri dia punya ibnu awi tu. Selain itu gajah, singa, harimau, kera dan seumpamanya haram dimakan. Okey, burung yang diharamkan untuk kita makan ialah burung yang mempunyai kuku yang kuat dan boleh melukakan seperti burung heri. Semua jenis burung helang iaitu saf, syahin dan juga burung raja wali. Okay, itu adalah jenis-jenis burung yang tak boleh makan lah selain daripada helang dan sebagainya itulah. Okay, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, maksudnya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku yang mencekam. Hadis riwayat Muslim. So, itu adalah binatang yang tak boleh untuk kita makan lah, binatang buas dan juga yang bertaring kuat. Okay, yang ketiga, semua binatang yang disunatkan bunuh dan adalah haram. Contohnya ular, kalajengking, gagak, tikus, semua binatang yang mengeluarkan lah. Binatang tersebut dan seumpamanya adalah haram dimakan sama ada dianggap elok oleh orang Arab ataupun tidak. Ini kerana hadis telah menghukumkannya dibunuh dan kebanyakannya pula menjijikkan pada orang Arab. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesemua 5 jenis binatang adalah fasik yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram, iaitu gagak, helang, kalajengking, tikus dan anjing ganas. So hadis riwayat Bukhari. So adalah 5 jenis binatang yang adalah fasik yang Rasulullah SAW sebut, iaitu gagak, helang, kalajengking, tikus dan juga anjing ganas. So binatang tu boleh dibunuh walaupun berada di Mekah. Okey, 10 keistimewaan memelihara haiwan. Yang pertama, memberi makan dan memandikan haiwan peliharaan dapat meningkatkan sikap tanggungjawab. Yang kedua, haiwan peliharaan ini akan belajar cara untuk menghormati dan peka akan keperluan orang lain dan tidak akan terlalu mementingkan diri. Okey, yang ketiga, kemahiran pergaulan dan komunikasi. Binatang peliharaan kita ni akan bertambah apabila mula mempelajari keperluan haiwan peliharaan dan penjagaannya.
dan menjaganya. Okey, yang keempat, berkongsi kasih sayang dan penjagaan haiwan, kesayangan bersama keluarga dapat meningkatkan lagi ikatan kekeluargaan bersama haiwan peliharaan kita. Dan yang kelima, memeluk dan bermain bersama haiwan peliharaan mengurangkan stres, kesepian dan kegelisahan. So banyaklah orang bela kucing kat rumah, takkan nak bela kambing tak rumah pula. Kambing tak kat dalam rumah. Saya takut bila tak rumah lagi dia berak merata. So banyakkan orang letak yang selalu ada dalam rumah adalah kucing, hamster, kura-kura, ikan ke, macam tu lah. Tapi yang boleh peluk ni kucing lah. Yang boleh peluk. Kura-kura nak peluk macam mana susah. Dan seterusnya, haiwan peliharaan ini akan banyak bergerak sewaktu bermain bersama haiwan peliharaan. Yang kedua, meningkatkan sikap pembersih haiwan peliharaan supaya perlu membersihkan tempat najis dan tidur haiwan peliharaan. Bermain bersama haiwan peliharaan di luar rumah seperti di taman sambil menikmati kebaikan udara segar di luar. Yang kesembilan, mempunyai haiwan peliharaan yang peliharaan akan mula meminati lebih mendalam tentang haiwan tersebut. Bawa haiwan peliharaan tu bila berjumpa dengan doktor untuk kita tahu kita punya haiwan tu tentang perkembangan dia jugalah. Yang seterusnya, meningkatkan kemahiran menguruskan satu dan menyelesaikan masalah. Alright, setakat itu saja saya punya sharing saya ni. So kalau ada apa-apa persoalan nak tanya, boleh direct boleh WhatsApp kami teruslah di 0179377818. Okey, cakap itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.